Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Farouk Nu'man bin Zamri dan kawan-kawan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kami, iaitu kaedah asas 5 adat dijadikan hakim. Dan kami harap kawan-kawan dapat memberi perhatian kepada pembentangan kami, dan jika ada soalan boleh mengisi ruang di komen video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syuib bin Raja Kamaluddin, I18102597. Hari ini kami akan membentangkan kaedah asas 5 yakni adat jadikan hakim. Okey, kita masuk kepada huraian kaedah. Huraian kaedah bermaksud, kaedah itu bermaksud adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Maksud di sini, adat ataupun uruf juga dapat dijadikan hukum untuk menentukan hukum. Jika uruf dan kebiasaan adat itu bercanggah dengan nas, ia ditolak. Di sini kita dapat lihat, jika adat dan uruf itu bertentangan dengan sumber hukum, maka adat itu ditolak. Hal ini kerana menetapkan uruf dan adat kebiasaan yang fasad dengan menepikan nas adalah bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Maksud di sini, uruf dan adat itu perlu adanya nas. Perlu meletakkan nas Al-Quran dan Sunnah itu di atas. Kita tidak boleh meletakkan uruf dan adat itu dengan hukum kita sendiri. Mesti berpandukan dengan nas Al-Quran ataupun hadis. Sebagai contoh, pada zaman jahiliah, orang Arab ni suka meletakkan anak lelaki ni perlu mewarisi dan mengahwini bekas isteri bapaknya. Benda ini, itu adat pada zaman jahiliah. Adat tersebut kita tak boleh diguna pakai dalam hukum Islam. Kerana apa? Dalam agama Islam meletakkan sebagai seorang anak tidak boleh mengahwini ibu kita. Di sini kita dapat lihat adat zaman jahiliah ini bertentangan dengan agama Islam. Kemudian kita masuk kepada kaitan kaedah. Kaitan kaedah, terdapat beberapa lafaz kaedah lain pula yang dapat dikaitkan dengan kaedah asas tersebut. Antaranya, pertama, setiap pendakwaan yang ditentang oleh uruf dan dinafikan adat kebiasaan, sesungguhnya ia ditolak. Di sini kita dapat lihat, jika pendakwaan uruf dan adat itu dinafikan oleh kebiasaan, maka adat tersebut ditolak. Kemudian, setiap apa yang disaksikan oleh adat dihukumkan dengannya. Di sini kita dapat bermaksud, adat itu disaksikan dengan hukum. Kita perlu, hukum itu mesti bersesuaian dengan adat sekeliling. Dan yang ketiga, asalnya apabila uruf menetapkan suatu perkara secara menyeluruh dan yakin dengan apa makna sekalipun, ia adalah berada di atas keadaan tersebut selagi tidak ada keyakinan lain menyalahinya. Itu maksud kaitan kaedah. Itu sedikit pendahuluan tentang adat dan uruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Amiran bin Muhammad Sanusi, I18102807. Seterusnya saya akan masuk kepada pengertian, iaitu pengertian adat dan uruf. Berkaitan dengan pengertian adat dan uruf, ada sedikit perselisihan serta perbezaan di kalangan ulama dalam mentafsirkannya. Namun begitu, perbezaan tersebut hanyalah dari sudut ibarat dan perbezaan kecil sahaja.
sedangkan skop dan konsepnya adalah sama. Okey, pengertian adat. Pengertian adat boleh dapat diartikan sebagaimana berikut. Yang pertama, apa yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai atau segolongan di kalangan mereka. Yang kedua, perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan sesuatu golongan mengikut cara tertentu dan diterima secara logik. Dan yang ketiga, menurut Al-Jurnani, adat ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting, ia dapat diterima oleh akal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Secara kesimpulannya, adat ialah apa yang telah dikenal oleh manusia. Lantaran itu, ia menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik yang berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Seterusnya, kita masuk kepada pengertian uruf. Pengertian uruf yang dapat dijelaskan di sini ialah uruf sudut bahasa ialah perkara yang dapat diterima dan disenangi menurut perasaan manusia. Yang kedua, uruf ialah perkara yang tetap dalam diri manusia dari segi akal dan diterima oleh tabiat semula jadi yang sejahtera. Untuk itu, uruf ialah perkara yang selaras dengan perasaan dan tabiat akibat dilakukan secara berulang kali. Antara lain juga, uruf merangkumi perkataan dan perbuatan sama seperti adat. Menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, uruf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang ramai dan dilakukan oleh mereka, baik perkara yang berupa perbuatan atau perkataan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian, kita akan masuk kepada tarjih perselisihan pengertian. Sebagai tarjih dan kesimpulan daripada pengertian yang dibentangkan, adat dan uruf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, iaitu sama ada yang berbentuk perkataan atau perbuatan. Justeru itu, menurut pengertian yang dijelaskan oleh setengah ulama', tidak ada perbezaan di antara uruf dengan adat. Bahkan ia adalah perkara yang sama. Sebaliknya, sesetengah ulama' lain pula berpendapat bahawa ada perbezaan tertentu di antara adat dengan uruf, di mana antara sudut perbezaan dengan uruf ialah adat itu lebih umum daripada uruf, kerana adat kadang-kala berlaku pada seseorang atau sesetengah individu. Sebagai contohnya, berhaid bagi wanita. Sedangkan uruf itu berlaku untuk semua manusia dan tidak ada yang berlaku hanya pada seseorang atau sesetengah individu secara khusus. Lantaran itu, setiap uruf merupakan adat. Sebaliknya, bukan semua adat dikira sebagai uruf. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa adat itu lebih umum berbanding uruf. Apa yang pentingnya, adat dan uruf itu syaratnya ia dilakukan secara berulang kali dan berterusan sehingga menjadi sebati di jiwa mereka serta diterima oleh akal yang waras. Untuk itu, apa yang berlaku secara tiba-tiba tidak dikira sebagai adat. Syarat lain adat dan uruf yang diterima oleh syarak serta menjadi hujah hukum ialah apa yang mendatangkan faedah serta tidak bertentangan dengan syariah. Untuk itu, sesuatu perkara yang bertentangan dengan nas atau dalil syarak tidak diterima. Contohnya, muamalah riba. Biarpun amalan itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat, ia tetap diharamkan. Sebaliknya, amalan dan urusan yang dilakukan secara berulang-ulang berfaedah serta tidak bertentangan dengan syarak seperti sistem pawahan, ia merupakan dasar hukum yang diterima oleh syarak. Justru itu, jika berlaku perselisihan, hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Salahuddin Karimi bin Ghazali, I163011711. Saya akan membentangkan tajuk sumber asal kaedah. Sumber asal kaedah terjadinya hukum melalui uruf dan adat sebagai sumber hukum. Yang pertama, adat dijadikan sebagai sumber hukum. Kita melihat kepada hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Maksudnya, apa yang dinilai oleh kaum muslimin baik, ia adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Ini menjelaskan kepada kita bahawa hukum yang dipakai oleh uruf atau adat yang mana dinilai oleh kaum muslimin, setiap kaum ataupun setiap negara masing-masing mengikut kaedah hukum yang dipakai oleh sesuatu kaum ataupun sesuatu negara masing-masing. Walaupun hadis ini adalah hadis mauquf, majoriti ulama pendapat hadis ini adalah mauquf, tetapi sebagai hukum untuk dijadikan hukum, selagi mana ia tidak bertentangan dengan akal serta banyak masalah fiqh, ia tidak menjadi perselisihan ulama ataupun ia tidak menjadi permasalahan, kerana selagi mana ia tidak menyalahi syarak, hukum tetap boleh dipakai. Yang kedua, sumber hukum melalui uruf. Tengok kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Bermaksud, dalam timbangan itu berdasarkan timbangan ahli Makkah, dan dalam sukatan berdasarkan sukatan ahli Madinah. Perkara ini Imam Al-Lay menjelaskan bahawa petunjuk hadis tersebut kerana sebab kebiasaan dan adat masalah penduduk sesuatu kaum, yang mana kita tengok kepada sesuatu perkara yang dinilai oleh sesuatu kaum, mereka menggunakan pakai hukum kerana kerana ianya tidak ada dalil nas yang menunjukkan sesuatu perkara itu adalah sesuatu perkara yang adalah yang ditetapkan ataupun haram ataupun halal, kerana ia tidak ditetapkan oleh syarak. Sebab itu kita boleh pakai hukum mengikut uruf atau adat. Sebagai kesimpulan di sini adalah sebagaimana lafaz kaedah, ma yu'aful adat yukrahu fil ibadah, iaitu perkara apa yang dimaafkan dari sudut adat dan ditegah daripada sudut ibadat. Antara hukum adalah sembahyang dalam tandas dari sudut adat adalah dimaafkan, tetapi ia ditegah daripada sudut ibadah, kerana di tandas ini adalah tempat yang tidak sesuai, kerana tandas ini tempat yang kotor, yang tidak elok untuk kita sembahyang. Yang kedua, berwuduk dengan air musta'mal adalah ditegah
namun daripada adat dia dimaafkan. Di sini hukum adalah menjadi adat kebiasaan kita melakukan sesuatu perkara yang mana selagi mana syarak tidak menetapkan hukum, selagi itu kita boleh guna pakai hukum adat atau uruf. Yang mana kita melakukan mengambil wuduk dengan air musta'mal adalah perkara yang ditegah. Namun untuk urusan adat dimaafkan. Kita sudah menjadi kebiasaan kita mengambil wuduk dengan air musta'mal, tetapi dia tidak sunat daripada sudut ibadat, kerana disunatkan untuk mengambil air wuduk daripada air mutlak, air yang bersih, air yang suci. Sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan meneruskan tentang pembentangan dalam skop kaedah adat dijadikan hakim. Okey, sebenarnya banyak sekali skop dan bidang fiqh yang dirujuk kepada adat kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Antaranya penetapan usia baligh bagi kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak wanita. Yang kedua, penetapan tempoh haid atau masa paling pendek dan paling lama. Penetapan tempoh haid ini yang paling pendek ialah 1 hari 1 malam dan paling lama adalah 15 hari. Sekiranya ia lebih pada 15 hari itu, ia dipanggil sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit. Yang ketiga, tentang sedikit atau banyak dan kecil ataupun besar jumlah tamparan yang dimaafkan pada bekas dengan menggunakan perak. Yang keempat, kadar gerakan yang boleh membatalkan sembahyang seseorang. Seperti yang kita tahu, sekiranya kita bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut dalam solat, contohnya kita menggaru, ia yang akan membatalkan solat kita. Yang kelima, kadar jumlah sedikit atau banyak najis yang dimaafkan. Kadar jumlah sedikit atau banyak ini, contoh darah jerawat, bintik-bintik, darah kudis, nanah adalah najis yang dimaafkan. Antara contoh lain pula, sekiranya kesan luka itu mengalir secara tidak sengaja, ianya dimaafkan. Tetapi apabila ianya digaru sehingga mengalir darah itu, ianya tidak dimaafkan dan boleh membatalkan solat. Yang keenam, lama masa antara salam dan menjawab salam serta antara ijab dan qabul. Yang ketujuh, diikhtibar sukatan dan timbangan dengan berdasarkan adat dan uruf. Adat dan uruf juga ini berkaitan dengan sumpah. Hal berkaitan dengan sumpah. Contoh, seseorang itu bersumpah tidak akan makan kepala, tapi ia tidak dikira melanggar sumpahnya itu sekiranya ia makan kepala burung, kerana adat dan uruf itu mengkhususkan kepala ialah apa yang dijual di kedai, seperti kepala ikan. Jadi sekiranya ia makan kepala burung yang tidak dijual di kedai itu adalah tidak melanggar sumpah. Semua keadaan yang dijelaskan di sini adalah amalan dan penggunaannya dalam sebuah masyarakat itu menyalahi daripada adat ataupun tradisi mereka. Hukum dan penyelesaian masalah hendaklah dikembalikan kepada adat dan kebiasaan sebuah masyarakat itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Musa. Nomometriknya I1720225. Dekat sini saya ingin membentangkan tentang tajuk berkenaan klasifikasi adat. Yang mana klasifikasi adat ini ya
menjurus tentang bentuk-bentuk adat. Apa itu bentuk-bentuk adat? Bentuk-bentuk adat ialah mengandungi dua huruf. Yang pertama, ia huruf perkataan. Dan yang kedua pula, ia huruf perbuatan. Okey. Dalam bentuk-bentuk adat ini, ia mempunyai dua bentuk adat. Okey, yang pertama, yang saya kata tadi, huruf perkataan. Okey, huruf perkataan ini ialah mempunyai dua huruf. Yang pertama, huruf hakiki. Yang kedua, huruf majazi. Okey. Huruf perkataan yang saya nak ulas di sini ialah huruf hakiki yang mana ia dapat faham terus. Okey. Ia dapat faham terus tanpa ia dapat terus faham tujuan tu tanpa perlu kepada qarinah dan tanda. Maksudnya dekat sini ia direct faham tujuan tu, okey, tanpa ada bukti dan qarinah. Maksudnya tak ada bukti dan tanda-tanda ataupun simptom-simptom tu pun dia dah tahu dah. Dia dah boleh agak dah. Dah boleh tembus dah. Dah boleh tembus dah. Dia punya apa itu hakikat yang dia nak sampaikan. Itu maksud ada huruf hakiki kat situ. Yang mana dia terkandung dalam huruf perkataan. Yang pertama. Okey, huruf selain huruf hakiki pula, di bawahnya ialah huruf majazi. Huruf majazi ni maksudnya huruf yang berbentuk kiasan, sindiran. Maksudnya dia tak terus macam huruf hakiki tadi. Huruf hakiki tadi dia masuk hakikat. Maksudnya tembus lah apa itu hakikat yang dia nak sampaikan. Ni huruf majazi. Huruf majazi ni berbentuk kiasan atau sindiran. Maksud dia kiasan ni maksudnya lapisan. Maksudnya dia tapis sebelum nak sampai kepada hakiki tadi. Ni huruf majazi. Dia lapis, dia tapis ataupun sindiran. Maksudnya dia sinis. Dia berbentuk kepada sinis, lapisan dan ataupun sindiran terhadap maknanya ataupun tujuannya. Akan tanda atau qarinah tu ataupun bukti. Itu huruf majazi. Ia lapisan, sinisan, tapisan kepada sesuatu yang dia nak tuju tu. Itu maksud dia huruf majazi. Okey, yang kedua pula huruf selain huruf perkataan, dekat sini ia mempunyai huruf perbuatan. Maksudnya huruf yang berkelakuan. Okey, yang maksud berkelakuan ni iaitu perkara-perkara yang bertindak tanduk, yang mempunyai body language, bentuk seni badan kita, bentuk lenggok badan kita. Okey, itu huruf perbuatan. Maksud dia kelakuan. Okey. Okey, kalau tadi ia tentang bentuk adat. Ini pula kita pergi kepada slide yang seterusnya berkenaan dengan jenis-jenis adat. Okey, jenis-jenis adat ini ia mempunyai huruf dua jenis adat. Yang pertama huruf am. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pula yang mempunyai huruf khas. Okey. Huruf am ini ia terkandung, yang pertama ia mempunyai adat resam. Huruf am ni, apa itu menjadi adat resam dalam huruf am ni? Ia maksudnya ia sudah pun menjadi satu kebiasaan ataupun dia dah buat benda tu daripada dulu lagi dalam satu kaum atau satu tempat, satu adat yang mempunyai kaum tu yang ia buat. Adat resam ni maksudnya adat yang dah lazim, kelaziman, kebiasaan ataupun dah menjadi satu yang orang tak menjadi satu benda yang standard untuk dia buat dalam satu kaum tu. Itu adat resam. Yang pertama dalam huruf am. Yang kedua pula ia mempunyai
ataupun ia sudah menjadi suatu yang terkenal kepada semua negara-negara Islam. Okey, dia dah famous dah dalam semua negara-negara Islam. Maksud dia, ia bukan sesuatu yang orang kata pelik lah. Dalam semua, bukan separuh-separuh. Bukan kala-kala dengan ni. Jadi dia menjadi satu yang terkenal lah. Contoh dia seperti mana ia bernazar. Contohnya kalau dia ambil exam dapat 4 flat, dia terus nazar, aku nak pergi umrah walaupun time COVID ni. Contoh. Okay, itu bagi uruf am. Okay. Bagi jenis-jenis adat, uruf selain uruf am, ia terkandung juga uruf khas. Yang mana uruf khas ni, yang pertama, ia menjadi perkara yang janggal ataupun ganjal. Ia menjadi suatu perkara yang orang kata pelik. Suatu yang jelek. Jelek tu seburuan. Pelik suatu perkara yang pelik. Tu bagi huruf khas yang pertama. So dia orang kata, tak bisa buat. Tu lah pelik tau. Tu bagi huruf khas yang pertama. Okay, yang kedua pula, terkena dalam huruf khas, ia terkenal di separuh negara-negara Islam. Maksud dia macam kurang sikit lah. Macam huruf am tadi. Huruf am tadi dia terkenal kepada semua negara-negara Islam. Ini ia terkenal di setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah negara Islam. Itu bagi huruf khas yang kedua. Okay. Contoh dia yang terpampang dekat sini. Contoh pakai kasut lah. Pakai kasut. Sarung kasut, pakai kasut di dalam rumah. Contoh macam orang Melayu ni bila pakai, contoh macam kita orang Melayu pakai kasut dalam rumah sendiri, rasa macam pelik lah. Selalunya kasut letak di luar. Jadi bila masuk dalam, orang kata, macam orang kaya pula kan. Tu pelik tu. Bagi huruf khas. Itulah janggalnya, ganjalnya. Bagi huruf khas dalam jenis adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Saya Muhammad Afiq Akmal bin Muhammad Khair. Nombor metrik I181025562. Jadi saya akan teruskan dengan slide seterusnya, insya-Allah, iaitu kehujahan adat. Okay, kita lihat yang pertama. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah yang meninggal pada tahun 748 Hijrah, beliau menyatakan di dalam kitab beliau iaitu I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, bahawa terdapat satu kaedah yang bermaksud perubahan fatwa dan perbezaannya menurut perubahan masa, tempat, keadaan niat dan adat-adat. Jadi maksudnya di sini perubahan adat-adat boleh mengubah fatwa. Di mana adat juga menjadi salah satu daripada ukuran untuk berubahnya sesebuah fatwa. Okay, kita lihat yang nombor 2. Menurut Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi yang meninggal pada tahun 684 Hijrah, beliau menyatakan di dalam kitab beliau iaitu Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa an Al-Ahkam wa Tasarrufat Al-Qadi wal Imam, terdapat satu kaedah yang bermaksud sesungguhnya tiap-tiap sesuatu di dalam syariat adalah mengikut adat-adat yang boleh berubah hukuman di masa berlaku perubahan adat yang sesuai dengan kehendak adat yang sentiasa baru. Ini lebih kurang dengan yang pertama itu, di mana tiap-tiap sesuatu di dalam syariat itu boleh berubah hukuman dia mengikut adat-adat. Okay, seterusnya kita lihat menurut Imam Najmuddin At-Tufi yang meninggal pada tahun 716 Hijrah. Beliau menyatakan prinsip syarak yang menjaga hak mukallaf kadang-kala difahami dengan hukum adat. Contohnya seperti kita letak duit kita dekat dalam bank ataupun tabung haji. Jadi itu telah menjadi satu hukum adat bagi apa? Dalam menjaga
hak mukallaf tu. Maksudnya, adat digunakan dalam masalah fiqh dengan berbagai bentuk dan setiap satunya dibina hukum dengan cara yang khusus pula, iaitu yang pertama, adat digunakan sebagai dalil memperundangkan hukum. Contohnya, mengambil dalil harus mudharabah dengan adat. Jadi mudharabah ini sebagaimana yang kita sedia maklum, merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan ataupun adat dalam muamalah yang membawa kepada hukum harus. Seterusnya, adat digunakan sebagai ukuran kepada mufti dalam usaha mempraktikkan hukum mutlak. Jadi mufti juga menggunakan adat sebagai ukuran untuk mempraktikkan hukum mutlak. Kerana kadang-kala terdapat nas berbentuk mutlak hukumnya dan ada perbezaan menurut adat dan kemaslahatan manusia. Jadi dalam keadaan tersebut, syarak tidak meletakkan nas khas bagi setiap golongan manusia. Dia terpulanglah kepada mufti ataupun hakim untuk mempraktikannya menurut adat masing-masing. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu, yang bermaksud sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubahnya. Jadi penilaian adat berkaitan kemungkaran itu adalah berbeza-beza mengikut tempat ataupun negeri-negeri. Jadi ia terserah kepada penilaian adat dalam menentukan kemungkaran itu. Seterusnya, digunakan uruf dan adat sebagai pertuturan. Kita lihat yang pertama, adat menunjukkan keizinan. Sebagai contoh, sesiapa yang melihat kemalangan jalan raya menunjukkan keizinan menolong mangsa. Kiranya perlu dipecahkan tingkap kereta, boleh dilakukan tanpa dikenakan ganti rugi. Jadi, menjadi satu kebiasaan ataupun adat apabila manusia ini melihat sesuatu kemalangan, ia menunjukkan bahawa keizinan untuk menolong mangsa, walaupun mangsa itu tidak meminta pertolongan. Jadi secara automatik ataupun secara adatnya manusia dah tahu dah yang bila berlaku kemalangan kita mesti kena tolong. Seterusnya, adat menunjukkan larangan. Contohnya, ada tali rentang pada sebuah bangunan atau tanda pangkah menunjukkan tidak dibenarkan masuk. Sesiapa yang masuk dikira menceroboh. Jadi apabila sebuah bangunan itu secara adatnya, apabila kita melihat ada tali rentang ataupun tanda pangkah yang menunjukkan tak dibenarkan masuk, maka itu telah menjadi adat larangan daripada kita masuklah. Jadi siapa yang masuk dikira menceroboh. Baiklah. Seterusnya, digunakan kepada pemakaian adat dan uruf dalam bahasa. Misalnya seperti solah ataupun sembahyang. Jadi sembahyang ni bila di Malaysia ni, bila kita sebut je sembahyang, umumnya masyarakat akan tahu bahawa sembahyang ini adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi perkataan sembahyang itu telah menjadi adat dalam bahasa. Seterusnya, menggunakan adat dan uruf di kalangan orang ramai yang boleh mentarjihkan sesetengah mazhab dalam hukum fiqh. Jadi uruf atau adat ini juga boleh mentarjihkan sesetengah mazhab dalam hukum fiqh. Tetapi dengan syarat setiap mazhab yang hendak ditarjihkan mestilah mempunyai dalil yang boleh diterima, dan sesuatu mazhab mestilah mempunyai dalil yang lebih kukuh daripada yang lain. Seterusnya, digunakan kepada adat yang mendatangkan kesan terhadap hukum syarak. Misalnya, diharuskan mengambil upah mengajar Al-Quran, dan dalam keadaan adat masyarakat tidak berminat mengajar Al-Quran dan tidak suka membuat kebajikan dalam pengajian Islam. Jadi secara apabila berlakunya adat sebegitu, maka dia menarik hukum harus mengambil upah mengajar Al-Quran. Sekarang itu daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kita masuk pula kepada syarat adat diiktibarkan. Maksudnya syarat adat untuk kita menggunakan pakaiannya.
Okey, yang pertama, adat dan uruf itu tidak bertentangan dengan hukum dan nas. Ini sangat penting. Jika kita menggunakan adat dan uruf, maka mestilah tidak bertentangan dengan hukum dan nas syarak. Itu sangat penting. Yang kedua, adat dan uruf itu tidak diamalkan oleh adat dan uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara meluas dan menyeluruh dan berterusan. Ini kita dapat lihat, adat itu mestilah diamalkan secara meluas, menyeluruh dan berterusan. Maksud di sini, adat tersebut tidak boleh diamalkan hanya di seorang saja, individu seorang tu saja, ataupun masyarakat sekelompok kecil tu saja. Tidak boleh. Adat dan uruf itu mestilah diamalkan secara meluas, menyeluruh. Maksudnya dalam kuantiti yang ramai. Dan mestilah berterusan. Maksudnya adat tersebut masih diguna pakai daripada zaman yang dulu hingga zaman sekarang. Maksudnya itu berterusan, masih diguna pakai, tidak ada yang terhenti. Itu adat yang adat dan uruf itu perlu diamalkan secara meluas. Yang ketiga, adat atau uruf itu tidak dinafikan oleh majlis ulama. Ini lagi sangat penting. Maksudnya di sini majlis ulama perlu mengiktibarkan adat dan uruf itu boleh diguna pakai. Jika ulama menafikan, maka adat dan uruf itu juga ditolak. Okey, yang keempat pula, adat dan uruf itu mestilah diamalkan pada masa hukum syarak dibentuk ke atasnya dan bukannya adat dan huruf yang sudah lama ditinggalkan. Itu maksud tadi. Yang kedua, dia berkait dengan yang kedua tadi. Perlu diamalkan secara meluas. Maksudnya yang keempat ni menyatakan hukum syarak, adat dan huruf itu mesti diamalkan pada masa hukum syarak dibentuk. Maksudnya masih diamalkan. Itu dimaksudkan. Jika adat dan huruf itu sudah lama ditinggalkan, maka adat dan syarak itu tidak diguna pakaikan lagi. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, yang kelima, adat dan uruf ini mestilah sesuatu yang diamalkan secara konsisten dan menyeluruh oleh majoriti masyarakat sesebuah negara. Hal ini kerana ini merujuk kepada amalan yang mesti diguna pakai menurut pandangan masyarakat atas sekurang-kurangnya ia adalah adat untuk sebahagian negara walaupun tidak seluruh negara. Yang ini sama je dengan nombor 2, 4 dan 5. Maksudnya adat dan huruf itu mestilah diamalkan secara konsisten dan secara menyeluruh oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Yang pertama, mestilah tidak bertentangan dengan syarak. Itu yang pertama. Kedua, adat dan huruf itu mestilah diamalkan secara meluas dan berterusan. Dan yang ketiga, ulama adat dan huruf itu mestilah diiktiraf oleh majoriti ulama, diterima oleh majoriti ulama. Jika ulama menafikan adat dan huruf itu, maka adat dan huruf itu ditolak. Sekian saja pada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu saja daripada perbincangan kami. Dan jika ada kekurangan, itu semua daripada kami. Dan jika ada soalan dan pertanyaan, boleh mengisi ruang di komen video kami. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.